Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Sharif Azhar bin Ahmad Said bersama rakan saya Abdi Aikal, Ahmad Syukri, Raif Lukman, Muhammad Nur Fikri akan membentangkan tugasan untuk CTU 54 Etika dan Peradaban 2. Tugasan kami iaitu berkenaan dengan ulasan artikel berkenaan gejala rempit di kalangan masyarakat di Malaysia. Warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menceritakan tentang pengenalan artikel dan latar belakang penulis yang telah kami pilih berkenaan dengan tajuk utama kami iaitu rempit. Yang pertama, artikel yang pertama kami pilih ini telah memberikan penerangan secara istilah tentang mat rempit, iaitu istilah mat rempit tidak pernah wujud dalam kamus bahasa. Secara umumnya perkataan rempit berasal daripada perkataan Inggeris iaitu ram it, yang merujuk kepada pelumba yang bergerak dengan pantas di atas jalan raya atau lita. Akhirnya perkataan itu berkembang menjadi gelaran untuk kumpulan warga yang berlumba. Menurut definisi lain oleh Kamal Afendi dalam berita harian pada 6 November 2006, istilah rempit bermula daripada gabungan ram dan pit. Artikel yang pertama ini telah ditulis oleh Profesor Dr. Rosmi Ismail dan Bohtia Burhanuddin. Mereka berdua memiliki latar belakang yang menarik, di mana Profesor Dr. Rosmi Ismail berkhidmat di Universiti Malaya di bawah Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan. Artikel kedua yang telah dipilih iaitu bertajuk Mat Rempit dan Gejala Perlumbaan Haram di Malaysia, yang ditulis oleh Profesor Dr. Rosmi Ismail dalam Jurnal Psikologi Malaysia 2022. Beliau merupakan seorang pensyarah di Pusat Kajian Psikologi dan Kesejahteraan Manusia di Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan Universiti Kebangsaan Malaysia UKM. Artikel ini adalah berkenaan kajian awal mengenai aktiviti mat rempit dan perlumbaan motosikal haram di bandar-bandar di seluruh Malaysia, yang menjadi sangat popular di kalangan remaja sehingga telah menimbulkan sub budaya baru. Kajian ini mengkaji faktor psikososial yang mendorong remaja untuk menyertai perlumbaan motosikal haram. Ia juga menyiasat latar belakang perlumbaan seperti jenis perlumbaan, masa, lokasi dan faktor ganjaran. Artikel ketiga pula menerangkan tentang fenomena mat rempit yang diperbahaskan. Ini bukan hanya sebagai masalah hukum dan ketertiban, tetapi juga sebagai cerminan dari isu sosial yang lebih besar seperti identiti dan pembangunan belia. Penulis telah berusaha mengaitkan perilaku mat rempit dengan keinginan untuk diterima oleh masyarakat sebagai salah satu cara mereka mencari identiti sebagai satu kelompok. Ini membantu pembaca memahami bahawa mat rempit mungkin adalah simptom dari masalah yang lebih mendalam yang dihadapi oleh remaja di Malaysia, memberi kita wawasan baru tentang bagaimana isu ini harus ditangani oleh masyarakat dan pemerintah. Kemudian pada artikel keempat pula, budaya mat rempit adalah fenomena sosial yang telah mengukir namanya dalam landscape budaya Malaysia, muncul sebagai hasil daripada kehidupan bandar yang dinamik dan cabaran sosial ekonomi. Mat rempit merangkumi kelompok muda yang mencari identiti dan periktirafan menerusi aktiviti memandu motosikal secara mencolok di lebuh raya dan kawasan awam. Namun di sebalik kegiatannya yang kontroversial, mat rempit juga merupakan refleksi perubahan sosio budaya yang mendalam di kalangan generasi muda di Malaysia. Perubahan sosio budaya ini berkait rapat dengan transformasi budaya dan nilai-nilai dalam masyarakat moden. Sub budaya mat rempit dengan gaya hidupnya yang mencolok dan terkadang melibatkan aktiviti yang berbahaya mencerminkan aspirasi golongan muda yang mencari peluang untuk meluahkan diri di dalam dunia yang semakin kompleks dan penuh dengan tekanan. Di samping itu, perubahan ekonomi dan teknologi telah memainkan peranan dalam membentuk identiti mat rempit, memperkenalkan elemen-elemen seperti motosikal yang canggih dan media sosial sebagai platform untuk berkongsi pengalaman. Penulis utama artikel ini yang dijadikan rujukan
untuk tugasan ini ialah Muhammad Fuad Abdul Karim. Beliau adalah seorang pensyarah di Universiti Teknologi Marat. Penulis kedua pula adalah Muhammad Fauzi Sukimi. Beliau juga seorang pensyarah di Universiti Kebangsaan Malaysia. Bagi pengenalan artikel kelima pula, artikel ini menceritakan tentang istilah rempit yang telah menjadi sebuah kata yang mencuit, seringkali dikaitkan dengan perilaku lumba motosikal haram. Meskipun istilah ini mungkin umum didengar, pemahaman yang mendalam tentang apa sebenarnya rempit mencakup dan bagaimana istilah ini terkait dengan isu lumba motosikal ilegal di negara ini masih perlu diungkap. Pengertian rempit secara harfiah, istilah rempit merujuk kepada gaya berkendara yang cenderung agresif dan penuh risiko, khususnya yang terkait rapat dengan penggunaan motosikal. Namun di dalam budaya Malaysia, istilah ini telah berkembang jadi lebih dari sekadar deskripsi gaya berkendara. Rempit mencakup identitas sosial dan budaya yang sering kali terkait dengan pemuda, terutama yang terlibat dengan lumba motosikal ilegal atau lumba haram. Penulis utama artikel yang menjadi rujukan dalam tugasan ini ialah Profesor Dr. Rosmi bin Ismail. Beliau adalah profesor di Pusat Kajian Psikologi dan Kesejahteraan Manusia di Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan UKM. Bertugas sejak lebih 20 tahun yang lalu. Beliau memulakan kerjaya sebagai tutor di Jabatan Psikologi dan juga Bohtia Burhanuddin adalah pengarah dan ketua di Boys Statistical Solution Kuala Lumpur. Bagi ulasan atau isu utama penulisan artikel 1 menceritakan tentang istilah mat rempit dapat dikaitkan dengan pemuda-pemuda atau penunggang motosikal yang menunggang secara pantas dan berbahaya. Perbuatan rempit ini diambil kira jika terdapat lebih dari seorang yang melakukan aktiviti berbahaya ini. Artikel ini turut membincangkan tentang faktor-faktor belia terlibat dalam gejala rempit. Aktiviti-aktiviti yang dilakukan dalam acara rempit ini termasuklah melakukan aksi yang berbahaya. Bagi artikel kedua pula, penulis mengetengahkan isu gejala mat rempit ini di kalangan masyarakat di dalam Malaysia, terutamanya golongan belia yang semakin menjadi-jadi serta banyak memberikan kesan negatif kepada masyarakat. Kajian berkenaan faktor-faktor penglibatan seorang remaja dalam perlumbaan haram ini telah dilakukan dalam artikel ini dari segi psikologikal dan sosiologikal. Tahap keyakinan diri merupakan antara aspek yang dikaji bagi faktor psikologikal, manakala pengaruh rakan sebaya, keadaan keluarga, pengaruh media massa serta pengaruh ganjaran merupakan aspek yang dikaji bagi faktor sosiologikal. Selain itu, demografi individu yang terlibat dengan gejala rempit seperti tahap pendidikan, umur dan status lesen madu juga digunakan untuk mengkaji keterlibatan mereka dalam perlumbaan haram ini. Pada pandangan yang didapati oleh kami, artikel ini banyak memberi maklumat yang berguna tentang isu gejala rempit yang berleluasa di masyarakat kita. Kita dapat melihat gambaran yang sebenar tentang golongan ini, mana yang majoriti terlibat dalam aktiviti ini serta faktor-faktor yang mendorong keterlibatan mereka. Artikel ketiga pula menerangkan tentang fenomena mat rempit yang diperbahaskan. Ini bukan hanya sebagai masalah hukum dan ketertiban, tetapi juga sebagai cerminan dari isu sosial yang lebih besar seperti identiti dan pembangunan belia. Penulis telah berusaha mengaitkan perilaku mat rempit dengan keinginan untuk diterima oleh masyarakat sebagai salah satu cara mereka mencari identiti sebagai satu kelompok. Ini membantu pembaca memahami bahawa mat rempit mungkin adalah simptom dari masalah yang lebih mendalam yang dihadapi oleh remaja di Malaysia. Memberi kita wawasan baru tentang bagaimana isu ini harus ditangani oleh masyarakat dan pemerintah. Dan pada artikel keempat pula, ia menerangkan tentang isu-isu mat rempit dalam kajian ini. Antara perkara-perkara yang boleh dibahaskan di dalam penulisan ini adalah aspek kebudayaan, aspek nilai masyarakat, peranan institusi pendidikan, kesan terhadap masyarakat dan identiti negara. Bagi aspek kebudayaan, kita belum meneliti dalam sejarah dan asal-usul sub budaya mat rempit ini di dalam Malaysia. Bagi aspek nilai masyarakat dan dalam kajian ini telah menganalisis faktor-faktor sosio-budaya yang memberi daya dorong kepada perkembangan subcultures dan
Mat Rempit. Bagi peranan institusi pendidikan, dalam peranan institusi pendidikan mereka boleh meneliti bagaimanakah mereka boleh memainkan peranan dalam merespon dan menangani fenomena mat rempit. Kesan terhadap masyarakat dan negara. Dalam kajian ini, penulis akan menganalisis beberapa kesan yang akan memberi impak pada sub-budaya mat rempit terhadap imej masyarakat Malaysia di mata dunia. Okay. Pada artikel yang kelima pula, ia memfokuskan tentang isu utama iaitu istilah rempit dan penggunaannya dalam konteks isu lumba motosikal haram di Malaysia. Beberapa aspek krusial yang telah dapat dalam artikel ini iaitu identifikasi dan pengertian rempit, konteks sejarah dan budaya, hubungan dengan lumba motosikal haram, kesan sosial dan keamanan, dan respon kerajaan dan masyarakat. Bagi identifikasi dan pengertian rempit, artikel dimulakan dengan memberikan definisi yang jelas tentang istilah rempit. Kemudian konteks sejarah dan budaya, menjelaskan konteks sejarah dan budaya di sekitar istilah rempit, memberikan gambaran yang lebih lengkap. Hubungan dengan lumba motosikal haram pula, ia fokus kepada cara istilah rempit terkait dengan fenomena lumba motosikal haram. Bagi kesan sosial dan keamanan, bagaimana perilaku ini mempengaruhi masyarakat sekitarnya dan keselamatan jalan raya, dan apakah ada kenaikan kemalangan atau konflik sosial yang terkait dengan aktiviti ini. Bagi respon kerajaan dan masyarakat pula, ia menggambarkan bagaimana kerajaan dan masyarakat merespons fenomena rempit dan lumba motosikal haram. 2.2 Pandangan terhadap penulisan. Artikel pertama. Artikel yang ditulis ini berjaya mencapai matlamat dalam menyampaikan pemahaman yang baru mengenai istilah rempit dan aktiviti-aktiviti terlibat yang boleh didefinisikan sebagai rempit. Pelbagai petikan daripada artikel ini lain telah diambil bagi menyempurnakan hasil kajian dalam artikel ini. Hasil penulisan ini dapat membantu pembaca memahami isi kandungannya dengan mudah, dan artikel ini ditulis dengan amat baik tanpa ada sebarang unsur negatif. Artikel kedua, pemerhatian di lapangan dan soal selidik telah dijalankan oleh penulis di tempat perlumbaan untuk mendapatkan data. Hampir 100 orang pelumba haram dan bekas pelumba haram telah menjadi responden untuk penyelidikan ini. Hasilnya menunjukkan bahawa remaja Malaysia yang berumur di antara 18 hingga 22 tahun paling ramai terlibat dalam aktiviti ini. Selain itu, faktor psikologi seperti sifat kepribadian ekstrovert dan neurotik serta tahap keyakinan diri yang tinggi telah didapati menyempurnakan kaitan dengan pelibatan mereka dalam perlumbaan haram ini. Sementara itu juga, elemen sosiologi seperti pengaruh rakan sebaya, budaya dan keajaran yang lumayan turut mendorong remaja untuk menyertai aktiviti ini. Pada pandangan saya, artikel ini banyak memberi maklumat yang berguna tentang isu gejala mat rempit yang berluasa di masyarakat kita. Kita dapat melihat gambaran yang sebenar tentang golongan mana yang majoriti terlibat dengan aktiviti ini serta faktor-faktor yang mendorong keterlibatan mereka. Artikel ketiga. Artikel ini berhasil menggambarkan kerumitan fenomena mat rempit dengan jelas dan menyeluruh. Dengan hasil kajian yang didasarkan pada wawancara mendalam dan penelitian, pembaca diberikan gambaran yang jelas tentang kehidupan remaja mat rempit. Walaupun topik ini kompleks dan penuh dengan nuansa, penulis berjaya menyampaikan maklumat dengan cara yang teratur dan logik, memudahkan pembaca untuk mengikuti alur argumen dan memahami pertemuan yang diperoleh. Artikel keempat. Antara beberapa pandangan terhadap penulis mengenai sub-budaya mat rempit dan perubahan sosial budaya mungkin akan nampak berbeza di antara individu yang membaca. Terdapat beberapa pandangan yang mungkin akan timbul. Pandangan objektif. Pembaca yang menghargai penulisan yang objektif mungkin menyukai penelitian yang menyelidiki semua aspek sub-budaya mat rempit dengan adil, termasuk penyebabnya, dampaknya dan potensi perubahan positif. Kritikan terhadap subkultur. Individu yang cenderung melihat subkultur mat rempit sebagai fenomena negatif mungkin menyokong penulisan yang menyoroti isu-isu keselamatan, kesihatan dan ketidakpatuhan terhadap
Pemahaman dan empati. Pembaca yang mencari pemahaman lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang membentuk subkultur mak lampir serta permasalahan sosial dan ekonomi yang mungkin dialami oleh golongan ini. Mungkin mengekspresi penulisan yang mencerminkan empati dan pemahaman yang mendalam. Pandangan kritis terhadap media dan stereotip. Masyarakat yang kritikal terhadap peranan media massa dan stereotip mungkin mendukung penulisan yang memiliki bagaimana media membentuk persepsi terhadap mak lampir dan sejauh mana stereotip itu dapat menghambat pemahaman yang lebih komprehensif. Pandangan pembangunan sosial. Pembangunan yang berorientasikan pembangunan sosial mungkin mendukung penulisan yang mencadangkan alternatif dan langkah-langkah pembangunan sosial yang boleh membantu golongan mak lampir untuk mengatasi cabaran dan memperoleh peluang yang terbaik. Pandangan terhadap transformasi positif. Masyarakat yang percaya kepada potensi transformasi positif dalam kalangan golongan mak lampir mungkin mempunyai tulisan yang menyoroti inisiatif dan program X09 program yang mendorong perubahan positif dan subkultur. Kalangan mungkin lebih mampu menyampaikan pandangan yang seimbang dan mendalam mengenai budaya mak lampir dan perubahan unsur budaya yang terlibat. Artikel kelima. Pandangan terhadap tulisan mengenai istilah rampik dan penggunaan dalam isu lumba motosikal haram di Malaysia bergantung pada sudut pandangan individu atau kelompok tertentu. Berikut adalah beberapa pandangan yang mungkin muncul terhadap tulisan tersebut. Pandangan kritis dapat memberikan stereotip. Beberapa orang mungkin merasa bahawa penulisan seperti ini dapat memberikan stereotip terhadap kelompok remaja dan pemuda yang terlibat dalam lumba motosikal haram. Mereka mungkin berpendapat bahawa penggunaan istilah rempit dapat merendahkan kelompok ini secara umum. Kurangnya perbezaan. Pengkritik mungkin berpendapat bahawa penulisan tidak memberikan perbezaan yang cukup terhadap berbagai lapisan dan variasi dalam kelompok rempit sehingga kehilangan kepelbagaian dan dunia. Pandangan menyokong. Meningkatkan kesadaran. Pendukung penulisan ini mungkin berpendapat bahawa artikel tersebut dapat meningkatkan kesedaran umum terhadap fenomena lumba motosikal haram di Malaysia. Dengan memberikan pengertian yang jelas tentang istilah rempit, masyarakat dapat lebih memahami isu tersebut. Keselamatan jalan raya. Mereka yang menyokong penulisan ini mungkin melihatnya sebagai upaya untuk menyoroti masalah keselamatan jalan raya yang sering terkait dengan perilaku lumba motosikal haram. Artikel ini menjadi panggilan untuk tindak penjagaan dan kesedaran. Pandangan objektif dan analisis. Analisis yang mendalam. Beberapa pembaca dapat menghargai upaya untuk memberikan analisis mendalam tentang istilah rempit dan hubungannya dengan isu lumba motosikal haram. Artikel yang objektif dan analisis dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang aspek-aspek budaya, sosial dan keamanan yang terlibat. Pemikiran terbuka untuk penyelesaian. Jika artikel juga menyajikan penyelesaian yang konstruktif dan terbuka untuk diskusi perbincangan, pembaca mungkin melihatnya sebagai langkah positif menuju pemecahan masalah dan pencegahan lebih lanjut. Penting untuk diingat bahawa pandangan terhadap prinsip ini akan bervariasi berdasarkan pengalaman, nilai dan perspektif masing-masing pembaca. Penulisan yang baik seharusnya dapat mengakomodasi berbagai pandangan dan menyajikan informasi dengan cara yang objektif dan 2.3. Dengan tulisan. Artikel pertama. Artikel ini telah memberikan impak yang besar dari segi pemahaman masyarakat dalam mengenali dan memahami konsep rempit. Mengetahui tentang perlombaan haram, motosikal bukan satu-satunya perkara yang diperlukan untuk memahami konsep rempit. Ia juga memerlukan pemahaman tentang faktor sosial, budaya, psikologi yang membentuk perilaku dan identiti orang terlibat dalam perlombaan ini. Pemahaman yang menyeluruh tentang situasi ini membolehkan kita memahami lebih daripada sekadar serangan fizikal. Ia juga membolehkan kita memahami isu yang mungkin mendorong mereka untuk melakukan perkara ini. Artikel kedua. Hasil kajian ini amat penting dalam melihat faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat terlibat dengan gaya kerja mak lampir ini. Menurut artikel ini, kebanyakan yang terlibat diri daripada pelbagai lapisan tahap pendidikan seperti pelajar sekolah menengah, kolej dan universiti. Ini bermakna orang yang berpendidikan tinggi juga melakukan perkara yang salah atau melanggar undang-undang. Faktor utama yang mendorong mereka melibatkan diri dalam perlombaan haram ini adalah pengaruh rakan sebaya. Hal ini memberi peringatan kepada belia untuk lebih berhati-hati dalam memilih kawan
peranan ibu bapa agar lebih tegas dalam memantau anak-anak mereka. Ini juga ada memaklumkan bahawa majoriti yang terlibat dalam perlumbaan haram ini adalah kaum Melayu, diikuti kaum Cina dan India serta ada segelintir kaum lain. Perkara ini seharusnya memberi kesedaran kepada masyarakat terutamanya orang Melayu agar tidak terseleka dengan gejala ini yang akan menjadikan bangsa Melayu terus. Artikel ketiga. Artikel ini penting kerana ia membantu memahami mak rempit dari perspektif yang berbeza dan mengaitkan isu ini dengan pembangunan Berlin yang lebih positif dalam konteks satu Malaysia. Kekerasan satu Malaysia diperkenalkan oleh Perdana Menteri Malaysia yang ke-9, Najib Tun Razak pada tahun 2009 dengan tujuan untuk mencipta lebih banyak kesatuan dan integrasi nasional dalam kalangan rakyat Malaysia yang berbilang etnik. Konsep satu Malaysia menekankan pada beberapa prinsip utama seperti penerimaan, menghormati antara kaum yang berbeza dan kerjasama antara warga negara untuk mencapai tujuan bersama dan pembangunan negara. Dalam konteks artikel yang mengkaji fenomena mak rempit, satu Malaysia menjadi latar belakang paket ini yang menawarkan kerangka kerja untuk memahami bagaimana subkultur ini boleh disertai dan dipahami oleh naratif nasional yang lebih besar. Artikel keempat, pengesahan mengenai budaya mak rempit dan perubahan sosial budaya mempunyai beberapa kepentingan yang signifikan, antaranya pemahaman lebih mendalam. Masa ini membantu masyarakat untuk memahami secara lebih mendalam fenomena subkultur mak rempit, masuk faktor yang berbentuk serta dampak sosial dan sebagainya. Mengenai pasti punca dan kesannya, melalui penelitian dan analisis, penyelesaian ini dapat membantu mengenal pasti punca kemunculan subkultur mak rempit serta kesannya terhadap individu, masyarakat dan negara secara keseluruhan. Mengatasi stereotip dan prasangka. Penyelesaian yang objektif dan mendalam dapat membantu mengatasi stereotip dan prasangka mungkin melekat pada mak rempit, menyediakan gambaran yang lebih seimbang dan adil. Pengajian isu-isu sosial yang lebih relevan. Artikel ini memberikan perhatian kepada isu-isu sosial yang relevan seperti keselamatan jalan raya, kesihatan mental dan ketidaksetaraan ekonomi yang memerlukan perhatian dan solusi dalam masyarakat. Peluang untuk alternatif positif, penyelesaian ini menyoroti peluang dan alternatif positif bagi golongan mak rempit serta melalui pendekatan pembangunan sosial dan peluang pekerjaan yang konstruktif. Memberi suara kepada golongan yang dilibatkan. Dengan mencermati suara dan pengalaman golongan mak rempit, penyelesaian ini dapat memberi penghargaan dan kefahaman kepada mereka yang seringkali mungkin terpinggir atau dipinggirkan. Pembentukan identiti budaya Malaysia, penyelesaian ini memainkan peranan dan membentuk identiti budaya Malaysia dengan menyelidik subkultur yang mencerminkan dinamik dan cabaran masyarakat tempatan. Artikel 5. Penulisan artikel mengenai istilah rempit dan penggunaannya dalam isu lumba haram di Malaysia memiliki sejumlah kepentingan yang dapat memberi kesan positif. Berikut adalah beberapa kepentingan penulisan artikel tersebut. Peningkatan pemahaman umum. Artikel tersebut dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat umum tentang istilah rempit, bagaimana istilah tersebut terkait dengan isu lumba haram motosikal di Malaysia. Pemahaman yang lebih baik dapat membantu menghindari stereotip pemahaman yang dangkal. Pengendalian stereotip dan stigma. Dengan memberikan konteks yang mendalam dan penjelasan yang objektif, artikel ini dapat membantu merendam stereotip dan stigma yang mungkin melekat pada kelompok yang didefinisikan sebagai rempit. Hal ini dapat membuka pintu untuk pembicaraan yang lebih berimbang dan memahami kelompok dengan lebih baik. Pencegahan keselamatan jalan raya. Artikel dapat menyaksikan kesan perilaku lumba haram motosikal terhadap keselamatan jalan raya. Informasi tersebut dapat digunakan sebagai panggilan untuk pencegahan dan kesedaran masyarakat serta mendorong tindakan yang dapat meningkatkan keamanan di jalan raya. Kajian mendalam identiti rempit. Melalui penulisan ini, dapat dilakukan kajian mendalam terhadap identiti sosial budaya kelompok yang diidentifikasi sebagai rempit. Hal ini dapat membuka wawasan faktor-faktor mendorong perilaku lumba motosikal haram dalam konteks budaya sekitarnya.
Sokongan untuk tindakan kerajaan. Artikel ini dapat memberikan sokongan atau konstruktif kritik terhadap langkah-langkah kerajaan dalam menangani isu lumba motosikal haram. Dengan memberikan pemahaman yang lebih baik, masyarakat dapat lebih terlibat dalam perubahan positif dan mendukung kebijakan pemerintahan yang relevan. Pendidikan pengetahuan awam. Artikel ini dapat menjadi sumber pendidikan yang bernilai untuk masyarakat, terutama bagi mereka yang kurang biasa dengan istilah rempit dan isu lumba motosikal haram. Peningkatan pengetahuan dapat membantu masyarakat membuat keputusan yang lebih informan dan mendukung tindakan pencegahan. Promosi dialog terbuka. Artikel ini dapat merangsang dialog terbuka dan konstruktif tentang ilmu lumba motosikal haram dan fenomena rempit. Diskusi yang terbuka dapat memacu kesedaran kolektif dan mendorong kerjasama antara pemerintah, masyarakat dan kelompok yang terkait. 2.4 Komentar terhadap gaya dan metodologi penulisan. Untuk artikel 1, analisis kaedah kajian ini menunjukkan pendekatan pengumpulan data yang teliti dan menyeluruh, terutamanya mengenai idea rempit. Antara langkah strategik yang diambil ialah memilih sampel melalui temuduga individu dan fokus group, melibatkan 3 kumpulan subjek yang berasal dari tempat yang berbeza, menambah elemen geografi yang penting untuk pemahaman yang lebih menyeluruh. Gaya penulisan mengikut gaya akademik, akan tetapi ianya mudah difahami oleh pembaca dengan mudah. Bagi artikel 2 pula, 2 jenis metodologi digunakan dalam kajian ini untuk mendapatkan maklumat, iaitu soal selidik dan pemerhatian di lapangan. Penulis telah melaksanakan kajian ini sekitar Lembah Kelang yang melibatkan 96 responden yang terdiri daripada mat rempit dari pelbagai latar belakang. Pemerhatian juga dilakukan di tempat-tempat perumahan haram bagi melihat situasi serta tingkah laku golongan mat rempit ini dan orang-orang yang datang untuk menuntut perubahan tersebut. Kemudian penulis akan menganalisis segala maklumat tersebut dengan menggunakan program SPSS serta kolerasi Pearson, ujian T dan ujian analisis variance ANOVA bagi mengkaji hubungan antara faktor-faktor yang menyebabkan keterlibatan mereka dengan kegiatan lumba haram. Saya berpendapat bahawa instrumen serta metodologi yang digunakan oleh penulis dalam kajian ini amat baik kerana analisis data dengan cara tersebut akan menghasilkan statistik data yang tepat bagi kajian ini. Untuk artikel 3, dari segi metodologi, penulis menggunakan pendekatan kualitatif yang sesuai untuk topik yang memerlukan pemahaman mendalam tentang pengalaman subjektif. Teknik seperti wawancara mendalam dan penelitian peserta membantu dalam mengumpulkan data yang kaya dan nuansa tentang kehidupan sebenar mat rempit. Gaya penulisan yang dipilih adalah formal dan akademik, namun masih menarik dan dapat diakses oleh pembaca yang berminat pada isu pembangunan belia dan sosial. Artikel 4. Terdapat beberapa komen terhadap gaya dan metodologi penulisan terhadap artikel ini. Antaranya ialah artikel ini lebih memfokuskan terhadap isu-isu dan gejala tidak sihat seperti mat rempit. Gaya penulisan ini lebih kepada untuk menyadarkan para pembaca agar lebih sedar terhadap kesan-kesan daripada gejala mat rempit ini. Bagi artikel 5, komen terhadap gaya dan metodologi penulisan artikel bergantung kepada konteks dan tujuan penulisan. Namun berikut adalah beberapa aspek yang dapat dinilai untuk memberikan pandangan terhadap artikel tersebut. Pengenalan jelas. Bagaimana pengenalan artikel? Adakah memberi gambaran yang jelas tentang apa yang dibahas? Sebuah pengenalan yang baik dapat menarik perhatian pembaca dan mengarahkan mereka pada pokok pembahasan dengan baik. Definisi istilah yang jelas. Bagaimana istilah rempit didefinisikan dalam artikel? Apakah definisinya jelas dan memadai untuk membantu pembaca memahami konteksnya?
penyajian yang jelas dan akurat mengenai istilah tersebut menjadi kunci dalam artikel semacam ini. Pertimbangan konteks budaya. Bagaimana artikel menangani konteks budaya yang terkait dengan istilah rempit? Adakah analisis yang mendalam tentang bagaimana istilah ini berkembang dalam masyarakat Malaysia? Konteks budaya dapat memberikan lapisan yang penting dalam pemahaman pembaca. Kesaksamaan dan objektif. Sejauh mana penulisan ini tetap objektif dan tidak memihak? Penting untuk memastikan bahawa artikel tidak mengandung prasangka atau pendapat peribadi yang dapat mempengaruhi objektifnya. Analisis faktor dan kesan. Bagaimana artikel menggambarkan analisis faktor penyebab dan dampak dan fenomena rempit dan lumba haram motosikal. Sejauh mana analisis tersebut mendalam dan seimbang? Pemahaman yang komprehensif dapat memperkaya pembaca. Pandangan yang berimbang. Bagaimana penulisan menangani berbagai pandangan terhadap fenomena rempit? Apakah artikel mencuba untuk memberi berbagai perspektif atau mempertimbangkan sudut pandangan berbeza? Sebuah pendekatan berimbang dapat memperkuat argumen dan memperkaya pemahaman pembaca. Solusi dan pendekatan konstruktif. Apakah artikel menawarkan solusi atau pendekatan konstruktif untuk mengatasi isu lumba haram? Sebuah penutup yang merinci solusi dapat memberikan kesan yang positif dan memberikan pandangan pembaca untuk tindakan lanjutan. Bahasa dan gaya penulisan. Bagaimana bahasa dan gaya penulisan digunakan? Apakah bahasanya mudah difahami dan sesuai dengan audien target? Gaya penulisan yang sesuai dengan tone yang diinginkan artikel dapat meningkatkan daya serapnya. 2.5. Kekuatan atau kelemahan penulisan. Artikel 1. Artikel ini mempunyai kekuatan yang tersendiri, iaitu dengan hasil kajian yang telah didapati dan analisis yang telah dibuat bagi menghasilkan artikel ini. Bagi artikel 2, antara kekuatan artikel ini ialah penulis berjaya memilih tajuk yang sesuai dengan hipotesis kajian serta kandungan penulisan. Penulis juga banyak memberikan fakta serta persoalan yang dapat menarik minat baca. Selain itu, data statistik yang diberikan mempunyai ketepatan yang tinggi dengan menggunakan instrumen ANOVA dan sebagainya. Penulisan ini juga amat ringkas dan padat dengan penyelesaian serta tidak tergantung. Manakala kelemahan artikel ini adalah kajian ini tidak menggambarkan situasi sebenar gejala ini di seluruh Malaysia kerana data diambil hanya sekitar Lembah Kelang sahaja. Kajian ini tidak bersifat menyeluruh kerana mengambil kira beberapa faktor sahaja dalam mengkaji keterlibatan masyarakat dalam perlumbaan haram. Ada juga faktor yang tidak dinyatakan dengan penerangan yang lebih jelas. Kemungkinan wujudnya bias dalam memberikan maklumat sama ada dari pemerhati ataupun responden juga mempengaruhi ketepatan kajian ini. Bagi artikel 3, kekuatan artikel ini terletak pada analisis mendalam dan penggunaan data empirikal. Kelemahannya mungkin termasuk kekurangan perspektif dari mak rempit itu sendiri yang mungkin boleh memberikan pemahaman yang lebih lengkap. Bagi artikel 4, kekuatan kepada penulisan ini adalah untuk memberi nasihat kepada pembaca agar lebih meneliti terhadap apa yang mereka lakukan di dunia luar seperti di dalam dunia sosial, sama ada mereka berada di persekitaran yang sihat atau sebaliknya. Ini juga akan mendorong mereka agar memberi perhatian terhadap gejala ini untuk dijadikan teladan atau tauladan untuk masa depan yang akan datang. Antara kelemahan penulisan ini adalah
Adakah penulisan ini memberi kesan positif kepada golongan pembaca? Penulisan ini juga tidak semua yang akan ambil iktibar dan nilai daripada golongan pembaca. Sebaliknya akan menjadi panduan untuk mengikut perkara yang negatif seperti gejala rempit ini. Dan akhir sekali, artikel kelima. Kekuatan penulisan definisi yang jelas. Artikel memberikan definisi yang jelas tentang istilah rempit, memberikan pemahaman yang baik kepada pembaca tentang erti yang sebenar istilah tersebut. Konteks budaya. Penulisan memperhatikan konteks budaya dan menggambarkan istilah rempit, memberikan lapisan budaya yang kaya untuk membantu pembaca memahami fenomena tersebut. Analisa faktor penyebab dan kesan. Artikel memberikan analisis yang cukup mendalam tentang faktor penyebab dan kesan dari fenomena lumba motosikal haram, membantu pembaca mendapatkan pandangan yang komprehensif, mengekalkan objektif. Penulisan tetap objektif dan tidak memihak, menghindari prasangka dan kemungkinan pembaca untuk memberi opini mereka seperti berdasarkan fakta yang disajikan. Penulisan yang baik. Gaya penulisan yang baik membuat artikel mudah dibaca dan menarik perhatian pembaca. Memberikan daya serap informasi, pandangan berimbang. Artikel mencuba untuk memberikan pandangan berimbang terhadap fenomena rempit, mempertimbangkan berbagai perspektif dan sudut pandang. Kelemahan penulisan. Kekurangan penyelesaian konstruktif. Artikel mungkin kurang menawarkan solusi konstruktif untuk mengatasi fenomena rempit dan lumba motosikal haram. Menambahkan pandangan ini dapat memberikan dimensi tindakan mereka. Kurangnya suara dari pihak yang terlibat. Artikel mungkin kurang melibatkan suara dari individu atau komuniti yang terlibat secara langsung dalam fenomena rempit, mendengarkan perspektif mereka dan memberikan keberagamaan pada naratif. Potensi untuk stereotip. Meskipun upaya untuk memberikan pandangan berimbang, ada potensi untuk distereotip terkait dengan istilah rempit. Ketika mungkin perlu memperhatikan agar tidak menghasilkan generalisasi yang tidak ada. Ketidakseimbangan informasi. Artikel mungkin menekankan beberapa aspek lebih dari yang lain, mencipta ketidakseimbangan informasi atau maklumat. Penting untuk memberikan perhatian yang setara pada semua aspek fenomena yang dibahas. Tidak menerangkan kesan secara terperinci. Artikel mungkin tidak memberikan penekanan yang cukup pada kesan lingkungan yang terjadi akibat lumba motosikal haram. Ini menjadi aspek yang penting untuk diperinci. Kurangnya tinjauan terhadap perkembangan terkini. Jika artikel tidak mencukup perkembangan terkini atau data statistik terbaru, hal ini dapat mengurangi kualiti dan relevansi kebaruan informasi yang disajikan. Tiga, rumusan dan refleksi. 3.1 Rumusan. Artikel 1. Artikel ini telah berjaya membantu dalam memberikan pemahaman tentang konsep rempit yang merupakan satu topik penting dalam negara kita. Ia juga membantu agar masyarakat dapat memahami mereka yang terlibat dari segi dasar psikologi. Artikel 2. Secara keseluruhannya, kajian ini telah menunjukkan bahawa ada beberapa sebab yang menyebabkan masyarakat terlibat dengan gejala rempit dan perlumbaan haram. Antara sebabnya ialah faktor psikologi, iaitu tahap keyakinan diri dan ciri personaliti seperti ekstroversi dan neurotisisme, manakala sebab yang lain adalah faktor sosiologi, iaitu pengaruh rakan sebaya serta media massa. Faktor-faktor ini mempunyai hubungan yang jelas dengan keterlibatan mereka dalam kegiatan perlumbaan haram. Gejala negatif seperti ini mestilah dielakkan oleh setiap lapisan masyarakat demi masa depan negara yang lebih cerah. Artikel 3. Artikel ini memberikan sumbangan yang signifikan kepada pemahaman kita tentang fenomena mak rempit. Dengan mengkaji fenomena ini dari berbagai sudut termasuk sosial, budaya dan psikologi, penulis menawarkan perspektif baru dan mendalam
Temuan mereka menunjukkan bahawa masalah merempit bukan hanya tentang perilaku bermasalah, tetapi juga tentang keperluan sosial dan emosional yang tidak terpenuhi, serta tantangan yang dihadapi oleh remaja dalam mencari identiti dan makna dalam kehidupan mereka. Artikel 4. Subkultur mak rempit di Malaysia menjadi fokus perbincangan yang kompleks dan kontroversial. Fenomena ini melibatkan golongan muda yang terlibat dalam aktiviti lumba haram dan berkumpul secara besar-besaran di jalan raya. Artikel ini menggebarkan isu-isu utama seperti keselamatan jalan raya, kesihatan mental dan stigma sosial yang melekat pada golongan ini. Kesannya terhadap imej Malaysia dan kaitannya dengan faktor-faktor sosioekonomi juga diperincikan. Walaupun terdapat pandangan yang kritikal, terdapat juga keperluan untuk memahami punca-punca dan mencari alternatif positif bagi golongan mak rempit. Artikel 5. Artikel ini membahas istilah rempit dan bagaimana istilah tersebut digunakan dalam konteks isu lumba motosikal haram di Malaysia. Artikel dimulai dengan pemberian definisi yang jelas tentang rempit dan kemudian menggali lebih dalam mengenai konteks budaya di Malaysia. Analisis faktor penyebab dan dampak dari fenomena lumba motosikal haram diberikan sambil mempertahankan pandangan yang objektif. Meskipun artikel menyoroti kelemahan seperti kurangnya penyelesaian konstruktif dan kurangnya suara dari pihak terlibat, upaya untuk memberikan pandangan yang seimbang dan menghindari stereotipisasi tetap terlihat. Meskipun tidak menyediakan solusi terperinci, artikel menekankan pentingnya pemahaman yang mendalam terhadap istilah rempit sebagai langkah awal menuju penyelesaian yang efektif. 3.2. Refleksi. Artikel 1. Saya secara peribadi dapat memahami dan membezakan aktiviti rempit ini di mana konsep yang telah diterangkan dalam artikel ini amat mudah untuk difahami. Artikel ini juga membantu saya memahami faktor-faktor yang menyebabkan gejala ini berlaku dan jenis aktiviti yang mereka akan lakukan. Artikel 2. Penulisan ini telah membuatkan saya lebih memahami faktor-faktor serta masalah yang dihadapi oleh golongan yang terlibat dengan gejala rempit dan lumba haram. Mereka dipengaruhi oleh pelbagai faktor seperti faktor persekitaran kehidupan di bandar-bandar besar yang amat mencabar bagi golongan muda ini yang dikenali dengan golongan yang mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi serta berani mencuba perkara baru tanpa berfikir panjang. Perkara ini menunjukkan bahawa perlunya intervensi awal bagi meningkatkan jati diri golongan belia agar mereka dapat berfikir secara kritis sebelum melakukan suatu perkara. Artikel 3. Refleksi peribadi saya terhadap artikel ini adalah ia telah membuka pandangan baru tentang cara kita memandang remaja yang terlibat dalam fenomena mak rempit dan memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang kehidupan mereka. Artikel 4. Menelusuri isu subkultur mak rempit membawa saya kepada pemahaman mendalam mengenai cabaran dan kompleksiti yang dihadapi oleh golongan muda dalam masyarakat Malaysia. Adalah penting untuk mengakui bahawa faktor-faktor seperti kemiskinan, ketidaksetaraan sosioekonomi
dan keperluan pengiktirafan dapat mendorong golongan muda ke arah subkultur mak rempit. Dalam penulisan ini, refleksi ini memberi laluan kepada pemikiran mengenai keperluan untuk mencipta peluang pembangunan sosial yang lebih positif bagi mereka, sekaligus memberi alternatif kepada aktiviti yang berpotensi membahayakan. Selain itu, refleksi ini merangsangkan pertanyaan mengenai bagaimana masyarakat dan institusi dapat berperanan dalam mencipta persekitaran yang menyokong perkembangan positif golongan muda, serta bagaimana stigma sosial terhadap mak rempit boleh dikurangkan melalui pendekatan yang bersifat inklusif dan pemahaman. Kesimpulannya, isu subkultur mak rempit mencetuskan ruang untuk refleksi mendalam tentang bagaimana masyarakat dapat bergerak menuju transformasi positif dan memberikan peluang kepada golongan muda untuk berkembang secara konstruktif. Artikel 5. Proses penulisan artikel ini telah mengharuskan penulis untuk menggali lebih dalam tentang fenomena rempit dan lumba motosikal haram di Malaysia. Sambil menyajikan definisi yang jelas, penulis merenungkan kompleks budaya yang melekat pada istilah rempit, analisis faktor penyebab dan dampak, memberikan pandangan yang lebih mendalam, tetapi penulis mengakui kelemahan artikel seperti kurangnya penekanan pada penyelesaian mendalam. Meskipun demikian, upaya untuk tetap objektif dan memberikan pandangan berimbang mencerminkan tekad untuk menghindari prasangka dan memastikan bahawa artikel ini dapat menjadi landasan untuk diskusi yang lebih luas dan solusi yang konstruktif. Pemikiran kritis terhadap kelemahan dan kekuatan penulisan ini menjadi dorongan untuk terus meningkatkan kualiti artikel dan memberikan kontribusi yang berarti pada pemahaman dan penanganan fenomena yang kompleks ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Sukri Mezahari. Hari ini saya akan membentangkan analisa kritis bagi artikel yang mengkaji tentang gejala rempit di kalangan masyarakat di Malaysia. Pertama sekali, penghayatan pelajar. Bagi artikel 1, artikel ini membantu dalam memberikan pemahaman dari sudut mereka yang terlibat dengan aktiviti rempit. Hasil temu ramah yang dilakukan telah menguatkan lagi pemahaman tentang konsep dan faktor berlakunya gejala rempit dalam kalangan masyarakat Malaysia. Bagi artikel 2 pula, kita perlulah mengambil iktibar agar dapat menghindari aktiviti lara seperti perlumbaan haram ini. Gejala rempit dan lumba haram ini jelas banyak memberikan kesan negatif berbanding kesan positif kepada individu serta masyarakat. Hal ini juga amat bertentangan dengan ajaran agama Islam yang menuntut umatnya untuk tidak melakukan perkara yang memudaratkan diri. Kegiatan lumba haram yang memberikan ganjalan lumayan seperti pertaruhan atau lebih dikenali sebagai judi ini adalah haram di sisi umat Islam dan wajar dijauhi oleh orang Melayu yang majoritinya beragama Islam. Seterusnya, artikel 3. Sebagai seorang pelajar, artikel ini telah mengembangkan pemahaman saya tentang mak rempit dari sudut pandangan yang berbeza dan bukan sahaja dari sudut negatif yang sering disampaikan oleh media. Kini saya melihat mereka sebagai masyarakat yang memiliki cerita, latar belakang dan alasan tersendiri. Ia juga telah menjadikan saya lebih empati dan membuka minda saya bahawa pendekatan kita dalam membantu remaja ini harus diubah dan menjadi lebih inklusif. Bagi artikel 4, penghayatan saya terhadap isu ini adalah semua lapisan masyarakat
perlu mengambil berat tentang isu ini walaupun isu ini adalah turun-temurun daripada zaman dahulu. Isu mak rempit ini perlulah dijadikan iktibar kepada semua agar negara kita aman. Kita perlu bercampur dengan individu dan kumpulan yang positif agar terhindarnya kita daripada gejala tidak sihat ini. Bagi artikel 5, secara keseluruhan, artikel ini memberikan pemahaman yang baik tentang istilah rempit dan isu lumba haram di Malaysia. Namun, peningkatan dapat dilakukan dengan memberikan solusi yang lebih terperinci, melibatkan suara dari pihak terlibat secara langsung dan mengurangkan kemungkinan stereotip. Memperkasa fokus pada kesan lingkungan juga dapat meningkatkan artikel yang lengkap. Dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan ini, penulis dapat terus meningkatkan kualiti penulisan artikel untuk memberikan sumbangan yang lebih besar pada pemahaman dan pengendalian fenomena ini. Seterusnya, saranan aplikasi dalam masyarakat. Bagi artikel 1, saya menyarankan agar artikel ini diberikan sinar dengan mendedahkan ia kepada pelajar-pelajar di peringkat universiti dan juga sekolah agar mereka dapat memahami tentang gejala ini dengan lebih mendalam. Ia juga dapat membantu mereka dalam mengelakkan diri mereka dari terlibat dengan gejala tersebut. Artikel 2. Semua pihak perlulah bekerjasama dalam melaksanakan langkah-langkah bagi membantah gejala rempit dan peluang haram yang semakin berleluasa pada masa kini. Antara langkah yang boleh diambil ialah kerajaan perlu menyediakan jalan atau litar perlumbaan khas yang percuma kepada golongan belia. Pihak berkuasa juga harus meningkatkan penguatkuasaan serta serbuan ke atas kegiatan ini dan menarik lesen memandu mereka yang terlibat dengan lumba haram. Selain itu, pelaksanaan hukuman setimpal oleh kerajaan juga akan dapat mengatasi gejala ini kerana ianya dapat memberi amaran kepada mereka yang ingin melibatkan diri dengan aktiviti lumba haram ini. Kempen juga boleh diadakan melalui pelbagai platform seperti media massa bagi memupuk kesedaran dalam kalangan masyarakat tentang bahaya rempit. Akhir sekali, pergaulan anak-anak mestilah diawasi dengan teliti oleh setiap ibu bapa agar tidak terjebak dengan gejala tersebut. Seterusnya, bagi artikel 3, saya menyarankan agar penemuan dari artikel ini digunakan untuk membangunkan program pembangunan belia yang lebih memahami keperluan dan aspirasi remaja, termasuk mereka yang terlibat dengan mak rempit. Bagi artikel 4 pula, masyarakat perlulah mengambil pencegahan daripada berlaku gejala ini. Masyarakat boleh menyediakan program pembangunan sosial yang membantu golongan muda untuk memperoleh kemahiran, kebolehan dan pengalaman yang positif agar boleh menghindari daripada terlibat dengan perkara yang tiada faedah. Selain itu, masyarakat sekeliling perlulah menyediakan ruang sosial yang selamat dan terkawal untuk golongan muda berkumpul dan mengekspresikan diri mereka tanpa melibatkan diri dengan aktiviti yang berbahaya. Ini mungkin melibatkan pusat belia, tempat rekreasi atau pusat aktiviti komuniti. Kita juga perlulah memanfaatkan media sosial sebagai platform untuk menyebarkan mesej positif dan menyokong kemajuan golongan muda. Ini boleh termasuk kempen di media sosial yang menyumbang pencapaian positif dan cerita kejayaan dalam kalangan mereka. Bagi artikel 5, berikut adalah beberapa saranan aplikasi untuk penulisan artikel tentang istilah rempit dan penggunaan dalam isu lumba motosikal haram di Malaysia. Pertama, pelibatan komuniti berkaitan. Melibatkan masyarakat atau individu yang memiliki pandangan berkesan terhadap fenomena rempit. Pandangan mereka haruslah memberikan perspektif yang lebih kaya dan mendalam. Kedua, menyediakan penyelesaian yang lebih terperinci. Menyediakan penyelesaian lebih terperinci dan fokus terhadap isu lumba motosikal haram. Misalnya, bagaimana program pendidikan atau kegiatan positif dapat mengurangkan keterlibatan dalam perilaku tersebut. Seterusnya, fokus pada pendidikan dan kesedaran.
jelaskan bagaimana pendekatan edukatif dan peningkatan kesedaran masyarakat dapat menyumbang untuk mengatasi isu lumba motosikal haram. Misalnya melalui kempen sosial atau program pendidikan di sekolah. Jadi itu saja daripada saya. Sekian. Terima kasih.